Sebelum kita mulakan, saya nak anda teka satu benda. Berdasarkan maklumat ni, first, cuba tengok hari ni Kosan naik lagi 0.62 dan juga Vitrox naik lagi 0.4. So kenaikan yang bukan calang-calang. Dan kalau anda ingat lagi, siapa yang tengok video saya yang episod yang pertama, Vitrox dengan Kosan adalah dua saham yang paling awal yang saya beli. So tengok harga dia, saya beli masa 10 dengan 13. Sekarang harga dia dah 17 dengan 11.8. Cuba anda teka, tulis di komen sekarang sebelum kita lanjutkan lagi video ni, berapa banyak yang saya untung hari ni. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni perkongsian sikit lagi yang saya terasa nak kongsikan lah. Seperti anda tengok tadi dua saham yang paling awal yang saya beli semenjak buat eksperimental menceburi bab-bab saham ni. Dua saham tu melonjak besar dan sehingga mencapai tahap harga yang agak tinggi sebenarnya. Dan seperti mana anda tengok juga, saya beli dah seketika. Itu dua saham yang saya beli 2 minggu lepas dan dia menaik mencanak sekarang So agak-agak besar tak saya punya untung agaknya hari ni kan. So kalau anda rasa macam besar dan apa-apa angka yang anda rasa anda telah teka, harapnya anda telah tulis di bawah. Kalau belum, tulis dulu dan kita nak tengok kemudian tepat atau tak tepat boleh pause kejap, tulis kejap. Okey. Dipendekkan cerita saya tengok balik inilah dua saham yang paling awal yang saya beli kita tak masuk lagi cerita SCGM kenapa saya beli saham tu dan apa jadi lepas tu. Now cuba tengok ni, bila saya tengok pula saham yang ada sekarang dah tak ada dah Vitrox dan Kosan, maksudnya saya dah jual. Okey, so kita nak tengok maksudnya bila saya dah jual, maksudnya saya dah ambil untung lah kan. Agak-agak berapa banyak Dan satu benda yang menarik kat sini ialah, okey, disebabkan saya dah jual tu, cuba tengok kat sini dan negatif lah kat sini pula kan. Ni Petronas Chemical, ni pada hari semalam Petronas Chemical ni pula buat hal dia negatif banyak Anyway, nak ceritanya ini yang berlaku semalam ini pada 28 bulan. So semalam, okey, semalam based on masa saya record maknanya masa video ni publish dah beberapa hari lah mula-mula saya jual ni Lihan. Okey, tu cerita lain lah kenapa saya jual benda tu. Kemudian ni Kosan saya jual pada 16.54. Okey, kalau anda ingat lagi harga tadi tu, dia dah sampai 18 Kenapa saya pergi jual masa 16 ni? Itu satu cerita nak bawa malam ni lah, ataupun hari ni masa bila anda lihat ni sebagai pengajaran bersama. Kemudian sebenarnya saya nak cuba beli balik tapi tak dapat dan kemudian saya cuba beli top glove juga tak dapat lah. Kemudian pula ni saya pergi, dah tak tahu nak buat duit tu untuk apa. Saya adalah cerita tu, kita tengok video akan datang lah kenapa saya pergi meraba nak cari benda nak beli yang dah gatal tangan Kemudian Vitrox saya jual pula pada 10.7 sedangkan dia dah sampai 11.8. Apa cerita ni kan? Kenapa saya tak ambil untung banyak-banyak? Adakah tawaduk sangat ataupun mengelakkan keuntungan? Okey, ceritanya gini kalau siapa yang pergi perhati harga perubahan saham sepanjang hari, ini kita ambil cerita pasal Kosan Kosan kat sini. Dia naik turun so ceritanya kalau kita pergi Kosan Kosan. Okey. Cerita Kosan ni Kosan. Masa video episod pertama, masa saya rekod, dia dah naik mencanak ni dan saya dah cakap dalam video pertama, saya pun dah tak tahu nak jual ke apa sebab takut dia rugi balik Dan kemudiannya ni hari kedua sekarang kita tahu dia naik, tapi pada hari tu, pada semalam, maknanya pada hari ni dia ada ekor panjang ni kan. Itu yang berlaku ni sebenarnya ialah dia jatuh dulu. Dia jatuh. Masa dia start jatuh ni, saya dah cuak alamak kan. So saya trigger masa dia 16.5 something kat sini, somewhere kat situ lah saya tak ingat berapa. Dan lepas tu dia terus jatuh sampai 16.2 sebenarnya. Saya kata, oh ini mujur lah saya jual. Dia jatuh kan, dia terus jatuh, lega dah jual.
Tiba-tiba dia turn kat sini. Dia turn, oh mana mouse saya. Dia turn kat sini, dia naik balik. Saya kata, sebab saya pergi, kalau perasaan tadi saya letak lah, saya harapnya dia jatuh sampai 15.5, boleh saut murah ni kan. Punya dia naik balik. Dia naik, lepas tu dia stable kat sini. Saya dah terfikir-fikir dah, ni patut beli balik tak? Patut beli balik tak? Disebabkan saya cuak takut dia jatuh, saya dah jual. Dan saya teragak-agak nak beli, rupanya dia naik. Lepas tu, ni dia sebab dia tak tahu apa cerita ni. Lepas tu dia naik balik macam nak sampai 17.2. Dan kemudian hari ni siang tadi dia naik betul sampai ke 18 ya. So, malangnya saham yang saya beli dari awal tu, dengan saya memang confident dia akan naik tinggi by the end of the year. Saya tak tahu perubahan dia selaju ini masa saya masuk tu saya ingatkan by December memang saya dah target kawasan ni akan sampai 20. Ikut potensi glove kan. Tapi baru kat sini saya dah cuak so kita akan cerita apa pengajaran yang saya dapat kat situ. Satu lagi ini ialah Vitrox Vitrox ni sepanjang saya beli sampai sekarang dia duduk main-main kat harga yang sama. Saya kata apa ni, kata saham ni mantap kan. Tapi tiba-tiba dia naik lepas tu dia naik lagi sampai 10.6 dia naik laju tau. Saya pun nak cuak ni naik laju ni rugi tak ambil untung ni. Saya dah simpan lama nak mengharapkan untung dari saham ni kan. Saya pergi jual tu 6 something kan ke 7 something. Maknanya sebab pada ketika tu sebab sekarang kita dah nampak graf dia macam ni. Tapi pada ketika tu dia punya graf tu dah nampak terlalu macam nak naik kan. So kan saya cuak alamak takut rugi ni kan. Sebab sebelum ni dah ada saham yang naik, lepas tu saya tunggu dia jatuh balik. So saya pun lepas ni kena ambil So saya pun jual. Kemudian nak tahu cerita, dia naik dan terus hari ni pun naik lagi So itu satu benda yang menunjukkan bila kita pergi tengok dan perhati nombor dia naik turun naik, kita akan mudah terkesan dengan emosi. Apa-apa emosi lah, takut rugi, takut tak untung dan sebagainya. Dan ada benda yang saya dah tahu sebenarnya. Orang kata kalau dia tengah wave ombak dia tengah menaik, just ride the wave lah. Naiklah sama-sama, tunggu bila dia nak ni baru fikir kan. Tapi ni macam dia tengah naik tu pun saya dah macam seriau semacam dah gayat kan. Tinggi ni alamak tinggi ni kan rugi ni kalau tak ambil sekarang kan. So itulah ceritanya, akhirnya saya jual dalam harga yang amat murah berbanding dengan apa yang dia telah capai sekarang Now, agak menarik pada pandangan peribadi saya lah sebab saya tahu yang dua saham ni paling awal saya beli sebab itu saham yang saya paling amat confident dengan dia punya fundamental lah kan. Siapa yang tahu fundamental dengan technical ni dia tengok graf turun naik dia agak akan turun naik. Tapi fundamental ni maknanya fundamental tu maknanya syarikat tu sendiri solid dan sebagainya. So maknanya saya confident apa-apa jadi turun naik pun ujung tahun dia akan memang meninggi. Tetapi benda tu luput dari ingatan bila kita duk perhati benda turun naik secara teknikal ni. Benda saya tak terexpect lah masa semalam tu. Saya pergi perhati dan terperhati lama kan, dia turun naik alamak berdebar kan. Sedangkan sebelum tu saya tak tengok macam tu. Macam Vitrox ni saya tak pernah tahu pun dia turun naik ke apa kan. Sebab saya tengok setiap hari tu okey. Macam tengok hari sekali, tengok malam je lah kan. So walaupun dengan keyakinan saya long term benda tu akan untung, tapi disebabkan bila saya tengok terperinci zoom in dan menyebabkan emosi tu mengganggu pemikiran, saya telah membuat keputusan yang sebenarnya merugikan. Walaupun tak rugi lah sebenarnya, saya ada untung lah, dua-dua saham tu saya ada untung. Dia tak rugi in the sense that saya rugi duit, saya hilang duit, tak hilang duit, tapi tak dapat capai sepatutnya. Dia jadi macam kat sini yang jadi satu lagi perkara what if kan, kalaulah kan. So itu benda yang kalau kita start fikir macam tu, dia problem lah bagi siapa-siapa yang terlibat dengan benda macam ni yang risiko dia tinggi dan dia boleh menyebabkan sekelip mata something loss kan. Teori ni saya tahu dah, jangan terkesan dengan emosi. Teori saya tahu ride the wave, tapi at that moment emosi menguasai pemikiran So itu satu benda So nak relate dengan kehidupan kita juga ni nak bawa pengajaran secara umum Kadang-kadang kita tahu satu benda tu long term dia yang terbaik, tapi dalam hari-harian kita kadang-kadang ada turun naik apa semua dan emosi menyebabkan kadang-kadang kita buat benda yang menyebabkan benda tu macam terbubar, ataupun kita melepaskan benda yang amat berharga kerana emosi yang dalam
dalam turun naik yang singkat tak kisahlah dalam isu perkahwinan ke, kita tahu long term ni ini yang terbaik kita dengan pasangan kita tu, tapi disebabkan kehangatan 15 minit, 20 minit, setengah jam tu menyebabkan terkeluar kata-kata yang menyebabkan mengganggu gugat ataupun menghancurkan semuanya, dan hingga long term tu pun tergadai ataupun kalau kita nak ambil lagi besar kita tahu inilah jalan yang akan membawa ke syurga kan. Tetapi benda yang kecil-kecil harian yang menyusah, alamak susahnya, memang nak kena tutup aurat ke, ni kalau ambil contoh yang terlalu basic lah kan, ataupun nak kena jaga pergaulan ke, ataupun tak boleh ambil benda haram ke. Disebabkan itu kita membuatkan tindakan yang menyebabkan kita rugi syurga tu, na'udzubillah min zalik. So itu yang saya terreflect bila melihat benda ni lah, maknanya melihat apa yang terjadi kepada diri saya sendiri, yang saya dah tahu dah benda, saya dah confident dah dengan stok tu. Tetapi bila tengok pergerakan dia dalam sehari tu menyebabkan cuak dan membuatkan tindakan yang in one way macam merugikan lah. Sebab sepatutnya multiple, kalau kita tengok tu dia naik tu multiple yang saya boleh dapat. Tapi Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Yang paling penting pengajaran tu lah untuk diri saya untuk ke depan kan. Sebab memang kalau saya ingat lagi, kalau kita ambil balik kepada isu saham ada orang tu bagi suggestion, dia kata orang selalu tanya dia, sebab dia dah berjaya lah kan basically. Orang selalu tanya saya kan pasal kalau orang baru start masuk saham ni sepatutnya buat duit banyak mana. Dia kata tak, that's the wrong mindset. Dia kata mindset yang sebenar untuk sefaham-fahamnya supaya long term boleh lah kalau nak beruntung, dan ini valid untuk macam-macam benda lah kot kan. So dia kata critical benda masa awal tu bukan buat untung, tapi sepaham-fahamnya. Dan dia kata biasalah orang awal tu rugi kan, dan dia kata jangan, dan fikir itu juga dalam pengajian lah. Sebab dia kata orang macam saya nak jadi mechanical engineer, belajar 4 tahun tu keluar tu dengan hutang yang banyak kan, hutang 20,000, iuran pengajian tu tinggi kan. Tapi untuk apa? Untuk long term kita secure kerja kita long term lah. Walaupun sekarang ni macam kita kata ada degree pun tak secure, tapi konsepnya begitulah. Maksudnya orang sanggup berbelanja ataupun spend sejumlah yang agak besar, signifikan, untuk dapatkan ilmu ataupun sijil untuk long term punya benefit kan. So dia kata sama juga kat sini. So janganlah pelik kalau kita kata orang tu rugi 5,000, 10,000. Saya tengok, oh iya ke? Sebab tu macam iuran pengajian lah. Sedangkan iuran pengajian lagi tinggi daripada tu pun. Kenapa tak maknanya okey lah tu kan. So Alhamdulillah saya tak rugi lah. Saya tak sampai ke situ kan. Walaupun tak, maknanya kalau kat sini kita kata rugi tak dapat secure untung yang lebih banyak, tapi at least kerugian saya tu bukan rugi actually duit tu jadi negatif kan. Still saya untung some portion kat situ, signifikan juga. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Tapi itulah point dia, dan apa saja yang kita terlibat, terutama dalam kehidupan kita, ada benda yang kadang-kadang kita dah confident inilah dia kan. Tetapi dengan benda bila kita apa kata, emosi kita menguasai pemikiran kita dalam episod kecil maknanya kita kena ada ability untuk keluar balik sekejap. The whole thing ni kenapa kenapa aku jadi seorang Muslim, kenapa aku terlibat dengan dakwah contohnya, kenapa aku terlibat dengan usaha ni kan. Kadang-kadang dalam hari-harian kita tu kita tergurus ke apa dan menyebabkan kita kan, kadang-kadang begitu sedangkan tak sekejap, cool kita terlibat dengan ni untuk benda yang lebih besar. Allah nak ganjari dengan benda yang lebih besar. So benda ni kecil je kan. So ada benda yang sepatutnya begitu, tetapi kalau kita dikuasai oleh emosi, na'udzubillah, kita akan kerugian yang besar dengan benda yang janji besar di hujung tu kan. Na'udzubillah min zalik. Okey, insyaAllah. So apa cerita lah. So itu dia. So nak katanya kalaulah so sekadar nak bernostalgia lah apa yang jadi kat kosan ni contohnya. So agak interesting kadang-kadang takdir menentukan bila satu benda tu terjadi kat diri kita, dia terjadi dalam apa pula ni? Okey, bila dia terjadi kat diri kita, dia terjadi dengan satu benda yang macam mana cakap bila contohnya saham ni, bila kita keluar kita jual lah, tiba-tiba dia mencanak naik kan. Contohnya kita ambil kat sini saya sebenarnya dah untung sebab dia naik kat sini, naik. Saya pun okey, tak tahu nak cuak ni, gayat ni kan. Tiba-tiba dia start turun kan. Tapi tengah-tengah turun tu saya kata berjaya menyelamatkan diri lah. Saya keluar kat sini, keluar, dapatlah something else kan. Lepas tu rupanya tiba-tiba
Dia naik balik kan, dia naik ni pun dah macam dah down dah, menyesalkan. Yang bestnya, dia tak cukup kata, dia kata macam tak apalah kan, tapi dia ada cara kadang-kadang takdir tu macam orang kata apa dah luka tu dia pergi letak garam lagi kan. Cukup kan. Oh tak, kau itulah kau keluar kan, ni aku naik lagi. Cukup lah tu kan, peduli apa kan, dia naik juga kan. So itu kadang-kadang berlaku, dan ramai orang akan kata benda tu pernah berlaku kat dia. Maknanya dia sabar, tak nampak apa kan, dia keluar je, pup, naik. Ya Allah, tension kan. So for whatever reason, mungkin untuk muhasabah diri kita ke apa, kadang-kadang ditakdirkan benda begitu berlaku kan. So sama juga kat sini kan, Vitrox ni selama saya pegang dia selama ni kisah sedih tak apalah, malam ni je lah kita akan bernostalgia kisah sedih, tapi lepas ni insyaAllah tu satu benda yang saya belajar jugalah, maknanya lupakan je lah benda yang sudah tu kan. Sebab tak apa, kita bincang tu kemudian. So saya dah beli kat sini, mana dah masa dia turun ke. Kalau video satu saya, episod yang pertama sebelum ni saya dah cerita lah macam mana harga dia turun terkejut. Tapi bila saya beli kat sini, dia dah main-main kat situ kan, main kat sini. Tiba-tiba dia melonjak Dia melonjak tu menyebabkan saya tercuak tadi kan. Dia naik sini, saya pun dah terasa terlalu gayat. Saya dah keluar kat sini kan. Saya kata, oh kau keluar tinggalkan aku kan. Aku tunjuk sikit kau. Naik lagi kan. Kita dah sedih, menyesal kan. Oh menyesal tak apa, aku tunjuk lagi. Dia naik lagi. Tolonglah, janganlah. Dia peduli apa aku kan. Ada aku kisah. So itulah yang berlaku, yang kadang-kadang interesting takdir yang berlaku kat dunia ni. Dia kadang-kadang orang buat kartun tau, macam orang tu gali dah dekat dah nak sampai emas tu kan, masa tu lah dia putus asa kan. Dan rezeki orang lain kan, orang lain pula datang gali, oh jumpa, dia kata alah dah dekat dah seinci lagi kan. Tapi macam kita rasa dah macam setahun 2 tahun tak ada hasil kan, padahal kita mendekati hasil tu, tapi macam tak ada hasil macam kalau aku buat lagi pun tak ada hasil juga kan. Kita kadang-kadang bertanggapan macam tu, rupanya dah dekat Benda tu senang cakap bila dah berlaku, tapi masa tengah tu kita kesabaran tu amat teruji kan. Macam yelah tu kan. Tapi itulah benarnya. Kalau saya balik ke depan awal tu, kenapa benda saham ni boleh naik pun fundamental dia kukuh lah. Dan yang tadi tu glove lagi kan. Kalau kita yakin awal-awal memang inilah direction emas tu, tak apa, gali sampai jumpa walaupun terpaksa bersabar tempoh lama. Sebab mana tahu dah nak sampai itulah masa tu yang kita putus asa kan, amatlah rugi. So insyaAllah ambil lah pengajaran ni, sebab ni duit ni senang nampak lah kan, tapi rasanya dia valid untuk semua benda yang kita buat So dalam ada orang mencuburi macam-macam lah, perniagaan, usaha, apa-apa usaha dan sebagainya. Saya pun tak tahu nak terfikir contoh tengah-tengah malam ni. InsyaAllah kalau ni bukan rambang kalau macam kita main usaha je, itu cerita rambang. Itu Wallahualam lah, itu kalau dapat pun nasib kan. Memang Allah nak bagi, kesian ke apa tak tahu kan. Tetapi ni memang kalau kita dah kaji, kata-kata memang inilah yang sepatutnya, inilah jalannya. Dia akan sampai juga walaupun susah. So kita kena tanam tu dan kena sentiasa remind kan. Sebab kadang-kadang awal tu mudah dah, memang susah tapi tak apa, memang akan sampai. Lepas tu dia bila self doubt tu akan datang tau, memang aku tu akan sampai, tapi macam tak sampai je. Itu boleh ke sampai ni, dia akan self doubt. Dan apatah lagi kalau kita tengok benda yang kecil-kecil yang berlaku tu kan, macam susah. Sedangkan awal tu kita dah kaji semua, macam inilah metodologi yang memang akan sampai. So personally semua benda ni, okay, setengah orang kata kenapa awak ni balik-balik kaitkan dengan Islam, dengan dakwah. Sebab for whatever reason itu yang paling banyak bermain di fikiran kan. So pengajaran macam tu pun saya reflect juga kan. Metodologi yang saya dah yakini, saya dah kaji, inilah jalannya untuk mencapai gagasan dakwah, gagasan Islam, maradhatillah dan sebagainya yang terkait kat situ. So walaupun sepanjang tu dia macam susah, macam asal tak jadi dan sebagainya, episod-episod kecil tu kadang-kadang mengganggu-gugat niat kita yang kita dah yakini awal dan kita yakin tu macam saya cakap tadi atas kajian dan sebagainya lah, berhujah dan sebagainya, dan itulah dia kan. So pengajaran untuk diri saya juga, mungkin dalam bab ni Allah nak ingatkan diri saya dalam kehidupan saya yang lain.
Jangan membiarkan emosi disebabkan benda-benda kecil-kecil tu menyebabkan kita stop daripada jalan besar yang kita dah yakin. InsyaAllah akan sampai juga. InsyaAllah akan sampai, walaupun dia macam ni lah Petrox punya cerita ni. Kena sabar sabar dan sabar insyaAllah. Wallahualam, semoga ada pengajarannya. Walaupun kau kata macam mana tadi cerita saham, kenapa jadi cerita lain? Gitulah kehidupan kita. Wallahualam. InsyaAllah esok kita akan, sebab saya dah nak cerita juga, tapi cerita lain lah, macam mana pula tiba-tiba disebabkan saya dah terkeluar daripada dua saham ni, dan duit tu jadi macam nak buat apa ni, jadi terbelilah. Itu satu cerita lain lah, pasal disiplin diri. Just kerana ada duit pula kita nak spend juga kan, tak boleh tengok duit ada kat tangan. Itu satu cerita lain, insyaAllah di video akan datang. Sekiranya ada sambutan lah dua video ni, InsyaAllah. Wallahualam. Kenapa saya... Okey, tak apalah. Kita cerita. Video akan datang. Jumpa lagi insyaAllah. Sekiranya ada manfaat apa-apa, jangan risau, jangan segan. Sila like video tu, video ni dekat bawah tu. InsyaAllah. Kenapa penting ke like ni? Dia actually membantulah dalam YouTube algorithm. Kalau video tu bagus, saya tak kisahlah video ni atau video apa-apa, especially yang bermanfaat dan memberi pengajaran yang bermakna kepada sesiapa, saya rasa elok kita like berbanding video yang tak ada makna, sebab dia akan push up dari segi algorithm tu. Maknanya YouTube kata, oh, orang suka video ni, so dia akan suggest kepada orang lain. So baiklah kita punya saham like video tu kepada saham-saham yang bermanfaat daripada saham-saham yang lakor dan merapu, menyebabkan ramai orang lagi tengok benda tu. Wallahualam. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat dan semoga terhibur jugalah. Kan?